Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan penggunaan khidmat helikopter dan bot untuk membawa keluar peti undi pada pilihan raya kecil PRK Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamak, iaitu dari kawasan pedalaman dan pesisir pantai, khususnya yang tidak mempunyai akses jalan raya. Pengerusinya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, peti undi dibawa keluar dari pusat mengundi juga akan sentiasa diiringi oleh anggota polis dan ejen parti bagi menjamin ketelusan. Sebenarnya tak ada excuse. Semua peti undi kena datang juga ke pusat penjemputan undi. Ya. Ada yang memang kita faham ada yang menggunakan bot, tapi kita telah mengambil langkah-langkah yang sebaik mungkin bagi memastikan semua peti undi akan sampai juga ke tempat penjemputan undi. Dalam pada itu, Datuk Seri Ramlan berkata, SPR menyasarkan peratusan keluar mengundi sekurang-kurangnya mencapai 65%, menyamai tren pilihan raya negeri lalu atau lebih tinggi lagi. SPR berharap masyarakat Kinabatangan tetap turun melaksanakan proses demokrasi ini meskipun baru melalui fasa mengundi PRN sebelum ini. Berbaki 3 hari kempen pilihan raya kecil PRK Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamak, calon-calon bertanding terus berusaha melipat gandakan usaha mendekati dan menyantuni rakyat, termasuk memasuki kawasan kampung jauh di pedalaman bagi memberi pemahaman hala tuju parti. Bagi calon Barisan Nasional BN Parlimen Kinabatangan, Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar, kempen akan diteruskan mendekati rakyat sehingga hari pengundian dan tidak mahu berada di zon selesa. Apa yang boleh saya janjikan adalah terus bersama dengan masyarakat. Dikala senang maupun susah, kita akan tetap bersama-sama dengan masyarakat. Dan apa yang boleh saya jamin daripada diri saya sendiri, saya akan terus bersuara bagi mewakili rakyat. Beliau ditemui media dalam program kempen di sekitar Tongot. Terdahulu, Muhammad Kurniawan memberitahu kerjasama parti komponen sehingga peringkat kepimpinan, peringkat akar umbi amat positif menyokong perjuangan calon yang dipilih. Jelajah kempennya turut diadakan di sekitar Tongot meliputi kawasan Kampung Tampasak, Penanga, Saguan, Masaum dan Minusoh. Sementara itu, calon BN bagi kerusi Dun Lamak Muhammad Ismail Ayub semasa kempennya di Pusat Daerah Mengundi Lokan memberi fokus kepada isu asas penduduk termasuk bekalan air, jalan raya dan kemudahan awam. Calon Barisan Nasional Dun Lamak Muhammad Ismail Ayub berkata, kehadirannya ke Kampung Lokan bukan kali pertama, malah dilakukan secara berterusan menerusi program kemasyarakatan. Ia bagi memahami masalah rakyat setempat. Ya, kita selalu datang di Kampung Lokan ni. Jadi kita tahu masalah-masalah yang ada di Kampung Lokan ini. Dan sudah tentu bagi kita adalah penyelesaiannya adalah harus memilih parti kerajaan yang mana masalah-masalah ini disalurkan melalui suara kita dalam Dewan Undangan Negeri melalui dengan kerajaan negeri. Sementara itu, Ketua Pemuda Gabungan Rakyat Sabah GRS, Dato' Dr. Johnny Bon J. Koro menegaskan kerjasama kerajaan negeri dan persekutuan penting bagi mengekalkan kestabilan politik dan melancarkan agenda pembangunan negeri. Kerajaan perpaduan yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Haji J sedaya upaya untuk menstabilkan kerajaan melalui politik bagi memastikan pembangunan dan agenda kerajaan di bawah SMJ kita dapat teruskan. SPR menetapkan Sabtu ini sebagai hari pengundian bagi kedua-dua PRK Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamak. Dalam pada itu, Muhammad Ismail memberi komitmen akan berusaha memperjuang status kampung warisan Kinabatangan agar dapat digazetkan sebagai perkampungan penduduk sekaligus keluar daripada status simpanan tanaman atau zon tidak berdaftar. Kampung berkeluasan kira-kira 32.4 hektar ini kini telah berkembang dengan kepadatan penduduk mencecah hampir 400 orang, membabitkan lebih 200 buah rumah. Dan bila digazet sebagai perkampungan, kita wujudkan ketua kampung di sini. Kerana kita faham, tugas JKDB itu terlalu besar. Barangkali warisan, Pelangi, Kahujung, Pekan, dan tukang urutan dan sebagainya. Terlalu besar kawasannya. Sebab itu di sini ini melihat kepada keperluan ini ada keperluan yang sangat mendesak.
Beliau ditemui pemberita pada majlis santai bersama calon BN di Kampung Warisan Kinabatangan. Muhammad Ismail berkata, penyelesaian isu tanah dan usaha menggazetkan kampung ini hanya boleh dilaksanakan secara efektif melalui wakil rakyat kerajaan. Usaha memperkukuh identiti masyarakat Bisaya Fokus Persatuan Bisaya Bersatu Sabah PBBS tahun ini. Pemerkasaan kebudayaan menjadi antara teras utama inisiatif itu. Presidennya Datuk Ruslan Muharram menyatakan pendekatan itu bagi memastikan warisan tradisi terus dipelihara selain menjadi nilai tambah dalam mempromosi pelancongan di daerah Beaufort. Selain daripada pendidikan, ekonomi dan juga agama, juga kita berkasakan ialah identiti, iaitu kebudayaan kita, makanan. Yang mana kita lihat pada hari ini, negeri Sabah adalah menjadi satu destinasi pelancong yang begitu ramai datang ke negeri Sabah. Jadi sudah pasti dengan adanya keunikan yang terdapat dalam masyarakat Bisaya ini, saya lihat dia boleh kita komersialkan, kembangkan dan diperkenalkan kepada pelancong-pelancong yang datang daripada luar negara itu. Inisiatif ini akan dilaksana melalui kerjasama erat dengan kerajaan serta agensi berkaitan. Kerajaan negeri menyokong penuh usaha memperkasa ekonomi penduduk kampung Indra Sabah melalui aktiviti pertanian. Persatuan Kebajikan Bangsa Tidung Kampung berkenaan telah mengenal pasti kawasan tanah yang berpotensi untuk dibangunkan sebagai tapak penanaman padi. Sebaik penilaian selesai oleh Jabatan Tanah dan Ukur, projek ini akan dilaksana secara berperingkat dengan kerjasama Jabatan Pertanian yang membimbing penduduk dalam aspek teknikal dan pengurusan tanaman bagi memastikan hasil yang optimum. 44 ekar. Namun perkara ini belum lagi muktamad lah. Masih di peringkat penyiasatan dan penilaian pihak jabatan-jabatan berkaitan. Setakat ini, 44 penduduk dikenal pasti sebagai peserta projek. Dato' Nizam berharap persatuan berkenaan terus aktif melaksana program inklusif demi meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan penduduk kampung. University College Sabah Foundation atau UCSF mencatat sejarah apabila melancarkan program Sarjana Muda Sains Seni Bina Kepujian, program ijazah seni bina pertama di Sabah. Naib Chancellor UCSF Dato' Dr. Rafiq Idris berkata, ia menjadi pencapaian penting dalam pembangunan pendidikan tinggi negeri, khususnya usaha melahirkan arkitek tempatan yang berdaya saing. Program ijazah tersebut membuka peluang kepada anak Sabah mengikuti pengajian seni bina di negeri sendiri. Dengan penekanan kepada piawaian global serta kefahaman terhadap iklim, budaya dan keperluan komuniti tempatan selari agenda Sabah Maju Jaya. UCSF turut merakamkan penghargaan kepada rakan strategik termasuk Universiti Sains Islam Malaysia, Persatuan Arkitek Malaysia Cawangan Sabah, JKR dan DBKK atas sokongan kepakaran profesional. Pemberian pelbagai jenis bantuan kerajaan terus mendapat reaksi positif daripada pelbagai pihak. Ini termasuklah sumbangan asas Rahma Sara, sumbangan tunai Rahma STR dan pelbagai subsidi lain. Tinjauan kru RTM di Kinabatangan mendapati orang ramai mengakui pelbagai inisiatif itu sangat diperlukan bagi meringankan beban kos sara hidup khususnya yang berpendapatan rendah. Kalau yang untuk bujang lah, kalau yang dulu tu ada berat sikit. Terima kasihlah kepada kerajaan kerana banyak membantu kepada bujang dengan masyarakat yang perlulah. Aisara sangat membantu untuk keperluan perbelanjaan setiap bulan dan juga seperti juga untuk Budi 95 tu untuk pengguna-pengguna kereta kecil seperti kami memang amat menjimatkan. Contohnya bantuan RM50 sara saya dapat setiap bulan, sedikit sebanyak membantu saya membeli barangan dapur. For example, yang SARA ni memang kita dapatlah semua. Kita pun ada guna since last year dia. Tapi I hope that they can give more next time.
Bantuan disalurkan ini sebagai langkah positif memberi kesan langsung kepada kesejahteraan rakyat, terutamanya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup yang semakin meningkat. Baik, saudara, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Salam Malaysia Madani.